Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 23 Ogos. Tarik pelancongan Bogor Indonesia ke negeri ini, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mengadakan pertemuan empat mata dengan Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dr. Sandiaga Uno semalam. Pertemuan yang berlangsung di Bogor itu bagi mempromosikan Sarawak bukan sekadar destinasi pelancongan tetapi mengikat kerjasama lebih komprehensif dalam sektor ekonomi. Jelasnya pertemuan itu diharap mampu memperkukuhkan hubungan antara Sarawak dengan Indonesia. Kesempatan pertemuan itu diambil Datuk Seri Abdul Karim yang mengetuai delegasi Sarawak menghadiri persidangan antarabangsa tanggungjawab pelancongan dan hospitality yang sedang berlangsung di Bogor, Indonesia sehingga Jumaat ini. Perkara ini didedahkan dalam satu kenyataan media di Kuching semalam. Hadir sama dalam delegasi itu timbalannya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Hee Chang Kee dan Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak Dennis Ngau. Golongan petani digesa mengambil peluang mempelajari penggunaan teknologi baharu untuk meningkatkan hasil keluaran tanaman. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snodan Lawan memberitahu para petani harus mengubah minda dan memanfaatkan teknologi baharu terutamanya untuk meningkatkan hasil kelapa sawit. Menurut beliau, teknologi baru ini akan membantu dalam penggunaan tanah secara optimum dan juga boleh membantu dalam memelihara alam sekitar. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Program Inisiatif Nasional Kebun Kecil Kelapa Sawit Mampan dan Iklim Pintar di Skops baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin itu turut menekankan bahawa Kerajaan Sarawak sentiasa peka terhadap masalah rakyat di kawasan pedalaman dan sedia membantu melalui pelaksanaan bengkel seumpamanya. Program berasaskan latihan itu menyasarkan pekebun kecil kelapa sawit untuk menekankan penyelesaian inovatif serta memastikan keluaran sawit secara mampan. Program ini telah dihadiri seramai 750 peserta. Pemimpin di peringkat akar umbi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai disarankan bekerjasama rapat dengan kepimpinan sekolah di kawasan tersebut bagi mengenal pasti keluarga yang mempunyai masalah pelajar tercicir dan tidak datang ke sekolah dapat dikenal pasti. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu ia berikutan masih terdapat isu pelajar yang tidak hadir ke sekolah di kawasan berkenaan dan penglibatan pemimpin akar umbi seperti Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat amat penting bagi mengenal pasti tindakan yang dapat diambil untuk mengatasinya. Katanya masalah yang sering dihadapi pelajar yang tidak hadir ke sekolah adalah terpaksa bekerja untuk menyara keluarga sehingga larut malam dan tidak hadir ke sekolah pada keesokan harinya. Jelasnya lagi, Badan Muafakat Pendidikan Pantai Damai bersama Biro Pendidikan Pantai Damai serta persatuan ibu bapa dan guru di 18 buah sekolah kawasannya memandang serius isu tersebut bagi memastikan sistem pendidikan Dun Pantai Damai berada pada tahap maksimal sekaligus membantu masyarakat keseluruhannya. Tambahnya, sekira perlu disalurkan bantuan untuk membantu keluarga yang terlibat, ia perlu dibantu bagi memastikan anak-anak mereka hadir ke sekolah. Terdahulu beliau menyampaikan dana pentadbiran kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kepada 54 ketua masyarakat dan ketua kampung Dun Pantai Damai. Sandar komitu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักไทยความห่วงใยร่วมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Bersua kembali. Tuan Haji Hilmi Othman akan dilantik menjadi Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ke-8 bermula 1 September ini. Menteri yang bertanggungjawab terhadap DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu beliau dijadualkan akan mengangkat sumpah di Wisma Bapa Malaysia pada September kelak disaksikan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Beliau mengumumkan perkara tersebut kepada pemberita semasa majlis penutupan Seminar Kepimpinan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Dewan Undangan Negeri DUN N4 Pantai Damai di Kuching hari ini. Datuk Abdul Rahman Junaidi menyifatkan beliau sebagai seorang yang berpengalaman, berikutan pernah memegang jawatan sebagai kaunselor dan berkhidmat sebagai Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan ketika ini. Beliau akan menggantikan Datuk Bandaraya DBKU, Datuk Junaidi Redwan yang akan menamatkan perkhidmatannya pada penghujung bulan ini. Baik, sementara itu, warga Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dinasihatkan agar terus memberi komitmen yang tinggi dalam melaksanakan perkhidmatan demi memenuhi visi dan misi kerajaan hari ini, sekaligus menjamin pembangunan serta kesejahteraan Bandaraya Kuching Utara. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Redwan berkata, selain bertanggungjawab besar dalam pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur asas di kawasan seliaannya, DBKU berperanan penting dalam memenuhi keperluan penduduk Bandaraya Kuching Utara selaras dengan dasar-dasar kerajaan negeri. Ujar beliau, keberkesanan pelaksanaan apa jua inisiatif DBKU adalah bergantung penuh kepada komitmen serta integriti warga kaki tangan yang merupakan nadi utama agensi tersebut. DBKU perlu bersentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa jua cabaran pada masa akan datang agar visi kerajaan negeri untuk menjadikan Bandaraya Kuching sebuah bandaraya yang bersih, cantik, selamat, pintar dan lestari tercapai. Dalam pada itu, Datuk Junaidi Redwan yang akan menamatkan perkhidmatan beliau sebagai Datuk Bandar Kuching Utara sejak 1 September 2019 berharap agar warga DBKU terus memberi kerjasama padu kepada bakal pengganti beliau yang dijangka akan dilantik pada awal bulan depan. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan DBKU bersama Datuk Bandar Kuching Utara di Auditorium DBKU Bukit Siol. Turut hadir pengarah DBKU Muhammad Khaidir Abang. Kuching Festival 2023 telah menerima pengunjung mencecah 1,113,744 orang yang hadir sepanjang 24 hari penganjurannya. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng, bilangan pengunjung harian kali ini turut berjaya memecahkan rekod pada tahun lepas. Festival kali ini telah berjaya memecah rekod untuk pengunjung harian tertinggi dengan sebanyak 81,058 pengunjung tahun ini berbanding tahun lepas yang hanya mencapai 80,000 sahaja. Katanya lagi pada hari kedua terakhir pesta tersebut mencatat rekod terbaru dengan kehadiran pengunjung mencapai 93,986 orang. Dan pada itu katanya pihak MBKS akan terus memikirkan cara untuk memecahkan rekod pada tahun depan dengan sasaran sebanyak 100,000 pengunjung harian. Beliau berkata demikian pada sidang media pasca Kuching Festival 2023 semalam. Dalam pada itu, ujarnya pihak MBKS juga menawarkan diskaun 50% untuk bayaran kompaun kepada pemandu serta sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka dan Hari Bandaraya Kuching bermula 23 Ogos hingga 31 Oktober tahun ini. Inisiatif ini bertujuan menggalakkan pematuhan peraturan tempat letak kereta dan menggalakkan pemandu untuk menyelesaikan kompaun mereka dengan segera. Sementara itu, mengulas mengenai kes anjing liar yang telah menggigit seorang jururawat di Klinik Berkatan Pusat Komersial Stutong, Datuk Wee menjelaskan pihak MBKS telah menghantar pasukan untuk menangkap 2 ekor anjing yang telah dikenal pasti. Katanya lagi seekor anjing telah ditangkap manakala anjing kedua masih lagi dikesan bersembunyi di kawasan hutan berhampiran. Beliau turut menegaskan MBKS sentiasa menjalankan operasi rutin harian terutamanya dalam menangani kes gigitan anjing liar. Warga daerah Telang Usan diseru agar sentiasa peka dan memperkasa diri dengan kemahiran digital supaya dapat maju seiring dengan masyarakat di bandar. Pegawai daerah Telang Usan Ezra Uda berkata masyarakat setempat boleh mengambil peluang menambah ilmu dan kemahiran tersebut melalui program digitalisasi masyarakat akar umbi seperti yang diadakan di Long Lama.
Orang ramai juga boleh memanfaatkan pusat komuniti digital yang menyediakan kemudahan berkenaan. Beliau berkata demikian pada penutupan bengkel susulan program mendigitalisasi Masyarakat Akar Umbi Anjuran Pustakaan Negeri dan Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak dengan kerjasama pejabat daerah Telang Usan dan Majlis Daerah Marudi di Pusat Komuniti Digital Long Lama. Selain itu, Ezra juga menekankan terdapat masih ramai masyarakat luar yang belum mengenali tempat dan produk-produk menarik di daerah Telang Usan. Sembungan itu, warga tempatan boleh menggunakan platform digital terkini untuk membantu menyelahkan lagi tarikan pelancongan seperti aktiviti pesta, kemudahan homestay dan hasil kraft tangan tradisional. Seramai 70 orang menyertai program berkenaan yang merupakan aktiviti terakhir di bawah program Keterangkuman Digital Sarawak 2023 di bawah kolaborasi Pustaka Azam. Baik saudara, berita itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Rabu 23 Ogos. Terusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.